Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan utama, kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan pembangunan seimbang yang memberi penekanan yang sama kepada kedua-dua pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, istilah kesejahteraan biasanya dikaitkan dengan taraf hidup dan kualiti hidup yang merangkumi aspek ekonomi, sosial, fizikal dan psikologi serta bermanfaat untuk masyarakat. Jelasnya di Malaysia, aspek tersebut dimanifestasikan dalam penjagaan kesihatan yang berkualiti, rumah mampu milik, keselamatan dan keselamatan awam dipertingkatkan, perkhidmatan kecemasan dipertingkatkan, integrasi dan perpaduan sosial yang baik dan penyertaan meluas dalam sukan. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti dalam program Rakyat Sihat Sarawak Makmur RUN 2023 di Sibu pada Ahad. Tambahnya, peruntukan kerajaan sebanyak RM399 juta dalam bajet 2023 yang disemak kepada Kementerian Belia dan Sukan menyaksikan peningkatan ketara berbanding RM289 juta yang diperuntukkan pada tahun lepas. Bajet ini menyaksikan industri sukan menerima tambahan RM110 juta daripada kerajaan di mana sejumlah besar RM324 juta adalah untuk program latihan dan kemudahan sukan untuk semua atlet termasuk atlet para. Katanya lagi, pentadbiran juga akan menyediakan RM20 juta untuk memberi tumpuan kepada program perpaduan dalam sukan, kebudayaan dan kesenian di peringkat sekolah dan komuniti. Di samping itu, ujarnya kerajaan akan menyediakan dana padanan sebanyak RM50 juta untuk menggalakkan penajaan sektor swasta bagi program sukan, terutamanya untuk sukan berasaskan perpaduan dan untuk pertandingan di peringkat kebangsaan. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak sentiasa memberi komitmen secara serius dan bersungguh-sungguh dalam memastikan pembangunan modal insan yang merupakan sebahagian daripada inisiatif untuk berada seiring dengan atau lebih ke hadapan daripada negeri-negeri lain. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Grace Ugah Ambas berkata, oleh itu Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak MEITD telah diberi tanggungjawab melaksanakan dasar untuk melengkapi usaha-usaha kerajaan persekutuan. Peranan para guru juga adalah untuk membimbing dan membentuk kemandirian anak-anak murid secara lebih holistik dan bersepadu, selari dengan hasrat yang terkandung dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Pembentukan generasi muda yang berilmu, berpengetahuan, berkemahiran, berketerampilan, memiliki jati diri sebagai warga negara Malaysia dan sasiah yang mulia merupakan aspirasi negara yang perlu diperjuangkan bagi memastikan pembangunan negara yang lestari. Dia berkata demikian ketika berucap mewakili Premier Sarawak dalam Majlis Anugerah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak tahun 2023 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Anthony Sarike pada Isnin. Katanya, tema Guru Insani Pemangkin Generasi Madani amat bertepatan dengan usaha pihak kerajaan untuk memberi penekanan dalam memperteguhkan peradaban bangsa melalui pendidikan. Justru ujarnya rakyat di Sarawak perlu dilengkapkan dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran seiring era digital dan revolusi industri 4.0 sebagai persiapan mencapai sasaran negeri maju menjelang 2030. Beliau turut berharap para guru yang bijaksana akan terus membantu untuk menerapkan nilai-nilai yang sejajar dengan prinsip ESG supaya masyarakat keseluruhannya lebih peka terhadap permasalahan alam sekitar, khususnya mengenai perubahan iklim dunia dan langkah menanganinya. Pada kemuncak majlis tersebut, Datuk Ahmad Grace Ugah bersama jemputan kenamaan lain telah menyampaikan anugerah tokoh guru kepada Abang Mat Ali Abang Mas Agus dan Awangku Mirali Pengiran Mohamed. Dalam perkembangan lain, Datuk Ahmad Grace Ugah berkesempatan melawat tapak pembinaan Jalan Pan Borneo WPC 06 berdekatan dengan Pekan Jaka untuk mendengar taklimat tentang status terkini jalan tersebut. Ia berikutan dengan isu baru-baru ini di mana jalan tersebut berlaku banjir dan menyebabkan pengguna jalan raya mengalami kesukaran untuk melaluinya. Selain itu, beliau memohon kepada kontraktor yang terlibat untuk menyediakan kemudahan seperti lampu jalan dan papan tanda yang mencukupi untuk tidak mengelirukan para pengguna jalan raya. Timbalan Premier Sarawak turut menasihati pengguna jalan raya untuk sentiasa bekal dengan sebarang perubahan yang berlaku sepanjang tapak projek.
Secara keseluruhannya, Datuk Ahmad Douglas Ugah berpuas hati dengan perkembangan semasa pembinaan Jalan Pan Borneo tersebut dan berharap ia dapat digunakan sepenuhnya pada masa yang akan datang. Beralih ke perkembangan di Bintangor, Jurutankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerima sebanyak 436 permohonan sejak 2020 untuk membantu membina semula rumah panjang dan rumah individu yang musnah terbakar di seluruh negeri. Pengerusinya yang juga Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Ambas berkata, permohonan bernilai RM130,831,500 itu adalah bagi membina sejumlah 2,041 unit rumah. Katanya daripada permohonan itu, sebanyak 131 projek terdiri daripada 675 unit dan menelan belanja RM43.642 juta telah berjaya dilaksanakan. Beliau berkata demikian selepas melawat rumah panjang Rumah Labang Jawa 43 pintu di Sungai Tulai pada Isnin. Rumah panjang yang musnah dalam kebakaran pada Julai 2017 itu kini dibina semula dan hampir sedia untuk diduduki di mana ia terdiri daripada 2 baris berasingan dengan 17 unit setiap satu. Menurut Datuk Ahmad Douglas Ugah lagi, 101 lagi projek berjumlah 683 unit dengan kos RM45.77 juta sedang dalam proses pembinaan, termasuk 204 lagi permohonan baru yang terdiri daripada 683 unit dan berharga RM41.419 juta. Bagi bahagian Sarike, jelasnya, terdapat 7 projek untuk 40 unit berharga RM2.94 juta yang kini siap, yang termasuk 3 rumah panjang iaitu Rumah Pawon Balin, Rumah Laman Jawa dan Rumah Jelum Mandau dan 4 rumah individu. Selain itu, beliau menambah terdapat 4 projek untuk 43 unit yang dianggarkan menelan belanja RM3.01 juta kini sedang dilaksanakan, terdiri daripada 3 rumah panjang iaitu Rumah Andrew Lawai, Rumah Sally Malik Merurun Julau dan Rumah Cat Nanga Bilat Julau dan sebuah rumah individu. Beliau berkata JPBN Sarawak juga telah menerima 4 lagi permohonan untuk 42 unit berharga kira-kira RM2.035 juta. Ke paparan berikutnya, Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah dilantik sebagai Speaker Dewan Negara Baharu. Beliau menggantikan Tan Sri Dr. Rais Yatim yang telah menamatkan perkhidmatannya pada 16 Jun lepas setelah menyandang jawatan itu sejak September 2020. Tan Sri Dr. Wan Junaidi merupakan calon tunggal untuk jawatan tersebut di mana pencalonan beliau dikemukakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terhadap itu, beliau mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Dewan Negara Baharu dalam persidangan Dewan Negara di Kuala Lumpur pada Isnin. Terdahulu, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang itu mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara bersama bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof dan bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Nur Jazlan Mohammed. Ketiga-tiga mengangkat sumpah sebagai senator di hadapan pengerusi sementara Senator Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian. Sementara itu, Datuk Nur Jazlan telah dilantik sebagai Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara Baharu. Manakala sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka yang sedang rancak diadakan ketika ini menjadi platform terbaik dalam menyamai semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, memperingati Tarikh Keramat 22 Julai menjadi wadah terbaik untuk memupuk rasa bangga menjadi anak Sarawak yang mempunyai jati diri yang utuh. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dalat itu berkata, tema Sarawak Maju Makmur bersesuaian dengan kemajuan pesat serta kemakmuran yang telah dicapai sepanjang 60 tahun yang lalu di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa merasmikan program konvoi kembara peringkat daerah Dalat yang diadakan di Oyak Square Mukah baru-baru ini. Tambah beliau, sambutan Hari Sarawak adalah bagi menghormati dan mengingati pengorbanan serta sumbangan pemimpin-pemimpin masa lalu yang telah berjuang untuk kemerdekaan Sarawak. Berkata lanjut, Datuk Seri Fatimah berkata, konvoi kembaran 60 tahun Sarawak Merdeka berlangsung selama 56 hari bermula 28 Mei hingga 22 Julai 2023 dengan tujuan meningkatkan semangat patriotisme dan cinta terhadap tanah air dalam kalangan masyarakat. Sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di daerah Dalat melibatkan 23 buah kenderaan termasuk sebuah ambulans yang mengikuti konvoi kembara terdiri daripada pelbagai jabatan dan agensi serta ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK. Konvoi kemudiannya menyerahkan bendera kepada 4 buah sekolah yang dilalui iaitu SK Kampung Tanam, SK Kampung Balan, SK Kampung Teh dan SK Kampung Bakong.
Dalam hal itu, Pasar Sentral Sibu menjadi lokasi pit stop hari kedua konvoi Kembaran Sarawak Merdeka di bahagian Sibu setelah memulakan perjalanan dari Dewan Kompleks Islam Sibu kira-kira jam 11.15 pagi Isnin. Setiba di situ, para peserta konvoi disambut mesra oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berangkap adun pelawat Michael Tiang Ming Ti. Semasa berucap, Michael Tiang menyatakan bahawa beliau berasa sangat bangga dan berbesar hati kerana dijemput untuk menyambut ketibaan para peserta konvoi peringkat bahagian Sibu, lebih-lebih lagi di pit stop berkenaan. Jelasnya, Pasar Sentral Sibu merupakan pasar besar terbesar di Sarawak yang menempatkan lebih 1,000 penjajah dan penjual pelbagai produk Sarawak yang unik dan menarik. Selain itu, tambah beliau, apa yang menarik adalah konvoi yang diraikan itu bukan sahaja melibatkan kenderaan agensi-agensi kerajaan dan motosikal penjawat-penjawat awam, tetapi juga kenderaan pacuan 4 roda ahli-ahli Gabungan Persatuan Cina Bahagian Sibu UCA. We Sarawakians are so proud of Sarawak. You know, as a person, if a person reach an age of 60 years old, that shows a person a very matured, with wisdom and very successful. This is exactly how he expressed Sarawak now. Sarawak has grown into a very matured, successful state in Malaysia. We have achieved so many since 60 years ago when we attained our independence within Malaysia. Now, today we are celebrating 60 years. We are continuing to celebrate all the achievements we have made under our state government's efforts, and most importantly, the success comes from our every Sarawakian, every group of Sarawakian, every community in Sarawakian, regardless of their race, regardless of their religion, everyone contribute to Sarawak's success because we are united, because we are harmonious together. To build this Sarawak as a model state for the rest of Malaysia, to see that through unity, through stability, through harmony, we can go so far. Acara sambutan itu diteruskan dengan acara simbolik penyerahan bendera oleh Wakil Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan kepada Presiden Bahagian Sibu Wong Hee Seng. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fiza Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan surutan Majlis Anugerah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak tahun 2023 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Anthony Sarike pada Isnin. #penyebar fakta, sang UKAS.